Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka majlis pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma amin. Ustaz dah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau Ustaz dah bersedia, kita boleh mulakan kuliah insya-Allah. Okey, baik-baik insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih pada Puan Syafini. Kemudian pada semualah, ada Kak Syida, Kak Liza dan semualah yang ada dalam kuliah kita pada hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa kita bersambung lagi dalam siri-siri perbincangan muamalat kita. Dan hari ini kita nak bincang, sebelum ni kita dah bincang muzara'ah, musaqat dan perkara-perkara yang berkaitan tentang perkebunan, pertanian dan sebagainya. Maka hari ini kita nak sambung perbincangan kita berkenaan dengan hukum hakam mata wang di dalam Islam. Okey, dan juga duit kertas ataupun fiat money lah. Sebabnya banyak isu-isu yang terkait dengan duit kertas ni. Isu-isunya antaranya ialah fatwa-fatwa ataupun pandangan-pandangan daripada beberapa orang ulama-ulama antara di Azhar dan sebagainya, menyatakan mata wang ini dia tak terikat dengan hukum akar riba kan. Jadi maksudnya nak tukar 1,000 dengan 1,100 pun tak ada masalah, dan isu-isu yang terkait. Itu yang ni yang kita nak bincangkanlah pada hari ini. Dan kemudian kita nak tengok juga adalah daripada sudut duit kertas itu sendiri, dari sudut hukum fatwa-fatwa yang dikeluarkan ulama-ulama yang berautoriti, badan-badan fatwa antarabangsa. Jadi kesimpulan hukumnya, adakah dia macam emas dan perak? Bila sebut macam emas dan perak, maka dia kena keluar zakat lah. Dan dia juga terikat pada hukum akar riba. Dia tak boleh lah untuk kita nak macam komoditi lah, macam jual beli barang-barang biasa. Boleh bertambah, boleh kurang dan sebagainya. Jadi di situ. Yang seterusnya, hukum-hukum yang semasa ni banyak. Isu kumpul duit lama, jual beli dengan harga berbeza. Duit RM50 tahun sebelum-sebelum ni yang dah tak digunakan sebagai pertukaran. Tetapi dia dijual beli sebagai kolektor kan. Orang kumpul, orang suka dan sebagainya. Nilai dia boleh jadi juga numismatik dia panggil, ataupun menggunakan duit itu sebagai istilah mudahnya kita kata ada ciri-ciri unik. Nombor dia ke kan, mungkin gambar agung dia tu tak berapa nak senyum ke contohnya kan. Ataupun mungkin senyum terlebih ke, peliklah sikit duit tu, dia cetak pelik sikit kan. Jadi bila dia cetak pelik sikit tu, ramai ada orang minat. Dia jadi rare lah, dia jadi pelik dekat pasaran. Maka ada orang jual beli dengan harga yang berbeza. Jadi itu antaranya lah. Kemudian kita nak tengok juga daripada sudut pergi Mekah, pergi Madinah, tak berapa cukup duit, pinjam duit kawan. Jadi nak bayar macam mana? Nak bayar dalam rial juga ke? Nak bayar ikut harga semasa ke? Dan boleh jadi juga hutang itu 10 tahun lepas. Kan kalau RM1 10 tahun lepas boleh dapat berapa keping, berapa biji karipap kan. Sekarang ni nak dapat 2 tu masalah sikit, mungkin 1 je. Jadi dia punya nilai mata wang itu dah berubah, maksud dia pada sudut kenaikan tu kan, kestabilan tu. Jadi nak kena pulang dalam bentuk apa? Itu contohlah. Kemudian juga kita nak tengok
daripada sudut hukum ialah isu-isu yang seperti forex trading. Kenapa forex trading tu haram? Ni kita sebut sikit lah nanti. Kan sebelum ni kita dengar forex trading haram, tapi kenapa? Kan itu kita akan sebutkan. Dan kemudian kita nak tengok juga isu-isu berkait dengan digital asset, mata wang semasa, mata wang gunakan platform e-wallet ke, gunakan platform contohnya Bitcoin dan sebagainya sebagai mata wang. Jadi macam mana dari sudut hukum dan sebagainya. Jadi banyaklah beberapa isu yang kita cuba nak perbincangkan pada kali ini dan insya-Allah ada manfaatnya lah insya-Allah. Okey. So ada nota tu kalau tuan-tuan puan-puan boleh tengok ada nota kita dalam chat itulah insya-Allah. Okey. So jom kita pergi pertama sekali kita nak faham dulu isu berkait dengan emas dan perak ni. Kan emas dan perak ni saya conteng Okey, emas dan perak ni adakah sebenarnya mata wang sunnah? Kan? Nabi pakai, lepas tu kita kena kembali kepada penggunaan emas dan perak. Kan kita ni tidak mengikut sunnah kerana menggunakan duit kertas ke macam mana? Kan ada juga orang pertahan ke tu. Tak apalah, kita kata pendapat masing-masing tapi kita nak bincang. Okey, so kalau kita melihat kepada Al-Quran sendiri, nampaknya telah mengiktiraf mata wang ini ataupun emas dan perak sebagai mata wang. Seperti mana Allah sebut di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-34, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah menyatakan ada orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan. Maksudnya simpan emas dan perak ni boleh jadi dua lah. Boleh jadi sebagai simpanan, boleh jadi juga sebagai mata wang. Kan? Dan tidak menafkahkan, maksudnya tak mengeluarkan zakat daripadanya. Okay? Tidak mengeluarkan zakat daripadanya, maka beritahulah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat seksa yang pedih dekat akhirat nanti. Kan? Azabun bi'azabin alim ni, maksudnya azab yang berterusan, azab yang pedih. Kan? Ada azim, azabun azim, ada azabun alim. Kan alim ni lebih menyeksakan, menyakitkan dan memerikkan. Jadi maksudnya bagi siapa yang ada duit macam zaman sekarang lah, wang lah, dia tak keluarkan zakat ataupun dia ada emas dan perak dia tak keluarkan zakat, maka itu dia punya ancaman dia. Okey. Surah Al-Kahfi ayat 19 ni lebih detail lagi. Okey, kat sini dia punya perkataan dia. Biwariqikum. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ketika mana pemuda Al-Kahfi kan 300 lebih kurang dekat 300 tahun berada dalam gua tu dalam keadaan tidur, maka selepas mereka sedar tu maka mereka pun lapar. Kan lapar dan kemudian suruhlah salah seorang daripada mereka, maka Allah sebut ataupun mereka sebut fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuhal azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-19. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa wang perakmu. Okey, tu maksudnya wang perakmu. Maksudnya warik. Warik ni istilah wang dululah. Selain daripada kita panggil dinar dan dirham, kan istilahnya dinar tu mata wang emas lah. Perak tu warik juga dia punya salah satu daripada nama panggilan dia. Maka pada zaman ni zaman bila ni? Lama dah, berapa ribu tahun, 2000 tahun lebih lagi kot kan. Berkenaan dengan cerita ataupun kisah ni. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, utuskanlah salah seorang daripada kamu sebab waktu tu kan rajanya jahat. Rajanya mencari mereka kerana mereka beriman kepada Allah dan sebagainya. Dan dengan sebab itu, bawalah duit perak kamu. Maksudnya, dulu punya, apa kita kata, sebelum zaman Nabi lagi, ataupun zaman berlakunya kes ataupun Ashabul Kahfi ni, telah pun adanya penggunaan mata wang perak itu sendiri. Tujuan apa? Untuk membeli makanan dekat pasar. Itu dia punya keadaan dia. Dan kemudian difahamilah, diketahui, bila mereka pergi tu, tak dapat ataupun seorang pergi tu tak dapat jual beli sebab mata wang tu dah lama sangat dah. Dekat hampir 300 tahun dan dia punya pemerintah ataupun raja dia pun dah tak ada dah, dah meninggal dah, lama sangat. Okey. Jadi maksudnya mata wang perak. Dan kemudian Allah sebut wal yatalattaf. Ni kalau khurafat dulu-dulu tu dia kata kenapa merah kan. Pada buka Quran lama-lama dulu kan ada tulisan macam dimerahkan perkataan wal yatalattaf ni. Kan mereka kata ni darah Sayyidina Uthman. Yang kena kat situ sampai sekarang lah darah Sayyidina Uthman. Tak.
sebenarnya dimerahkan perkataan wal yatalattaf ni ialah kerana pada perkataan wal yatalattaf ni pembahagian Quran itu kepada dua. Maksudnya kalau ayat Quran tu berapa? 6, 2, 3, 6. So bahagi 2. So pembahagian 2 tu daripada hurufnya perkataan apa semua pada perkataan wal yatalattaf. Itu sebab kenapa dimerahkan tu. Tak ada kaitan darah Sayyidina Uthman lah, apa Ashabul Kahfi ke apa, tak ada kaitan. Okey, dia maksudnya ialah pembahagian separuh daripada Quran. Maksudnya 3100 berapa tu? Bagikanlah 2 kan, 6, 2, 3, 6 tu. Itulah dia punya pembahagian ayat, pembahagian huruf kan. Huruf Quran ada berapa? Huruf Quran kalau kalimat tu ada 7, 439. Tu kalau apa? Kalau huruf lah. Maksudnya fab'asu 1, ahadakum 1, biwarikikum 1, hadhihi 1. Ada 77,439. Kalau dia punya huruf ada 3, 1, 3, 0, 15. Okey. 313,015. Ni huruf lah, maksudnya wa satu huruf, alif satu huruf, lam ada satu pula dua huruf, zal. Jadi ada 3015. Seperti mana disebut oleh Syekh, seingat saya, Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Syekh Abu Bakar Al-Jazair ni satu ulama tafsir besar dekat Madinah, meninggal dah rahimahullah. Saya sempatlah hadir dia punya halaqah tu. Dah tua sangat dah waktu tu. Dia dah hampir 50-60 tahun mengajar dekat Masjid Madinah tu. Jadi istiqamah lah beliau kan. Waktu datang tu pun last tu 2000 apa, 2012, 2013 tu dah suara pun tak pendengar dah. Kan naik kursi roda je tapi masih semangat lagi untuk mengajar. Jadi beliau lah yang sebutkan 7749313015. Okey. So itu sebabnya perkataan wal yatalattaf. Sambil-sambil lah kan kita ngaji muamalat ni, kita ambil sikit tentang isu-isu Quran. Okey. So itu dia punya dalilnya dan hujahnya tentang bagaimana wang ataupun dinar dan dirham ataupun warik tadi telah pun ada pada zaman sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. So kita pergi kepada next slide. Okey, so kita nak tengok apakah mata wang. Okey, so apakah mata wang? So dalam bahasa Arab disebut naqd ataupun nuqud. Okey, nuqud lah. Ini istilah yang mudah kita fahami. Okey, so masyarakat Arab menggunakan dinar bagi wang dibuat daripada emas dan dirham. Dan dirham bagi emas dibuat daripada perak. Maka mereka menggunakan warik bagi menunjukkan wang dirham perak, manakala ain bagi menunjukkan dinar emas. Ni istilah lagi satu dinar, satu lagi ain. Ni benda yang sama lah. Kalau jumpa dalam kitab-kitab, dia cerita pasal duit apa semua ni, mata wang, maka ain tu maksud dinar, dinar tu maksud ain. Ada satu lagi dipanggil dirham, ni perak, dan satu lagi warik yang kita dah jumpa tadi. Okay, so ini dia punya persamaan lah antara dua ni. Kalau kita jumpa orang sebut, orang bincang ke apa, itu makna yang sama. Okay, adapun fulus, apa orang kata tu, wal fulus fid dunya wal manfus fil akhirah. Tak apa sebenarnya, tapi nak ceritanya fulus ni dia adalah satu bentuk mata wang selain daripada emas dan perak. Maka dipanggil fulus. Dan dia punya nisbah tu macam kita macam mana nak kata dia 1 sen, 5 sen macam tu lah kot. Kan ada kalau duit tu, duit RM1, RM2 tu kita panggil mata wang lah. Tapi fulus tu lebih kecil. Kalau zaman dulu tu mungkin dibuat daripada logam, daripada tembaga. Dia untuk nilai-nilai yang kecil-kecil. Kan sebab dirham ni kalau satu dinar hari ni berapa? 1,300. Besarlah dia punya mata wang tu. Maksud satu dinar boleh dapat seekor kambing lah zaman dulu dan zaman sekarang lah. Okay, dia punya ikut mata wang tu. Kalau perak tu berapa? Kalau dirham tu dalam RM20, belah-belah sikit dekat RM20 lah. Kan untuk satu dirham. Jadi duit tu besar lah. Duit tu besar. Jadi untuk menggunakan mata wang kecil tu maka dipanggil fulus. Kalau zaman-zaman kerajaan empire apa semua tu kita akan nampak atau zaman Imam Malik, zaman Imam Syafi'i adalah penggunaan fulus ni, mata wang yang kecil-kecil kan, yang nilai tu yang amat kecil lah dan rendah. Okey, so itu dia punya istilah. So Syekh Dr. Ahmad Hassan dalam kitab beliau juga Al-Awraq An-Naqdiyah menyatakan pengertian wang, maksud wang tu berdasarkan ataupun mata wang, pelbagai pandangan ulama menurut beliau ialah alat yang digunakan oleh manusia bagi pengukur nilai, medium pertukaran.
Definisi ini menjelaskan wang tidak terhad kepada emas dan perak kerana fungsi apa kita kata utama wang ialah menjadi pengukur nilai bagi barang dan medium pertukaran. Ini kita kata istilah ataupun maksud mata wang tu sendiri. Okey, ini tak ada apa sangatlah, cuma saya ringkaskan dekat sini. Okey, kemudian kita pergi seterusnya berkenaan dengan fungsi mata wang. Ini penting sebab yang ni daripada zaman dulu lagi fuqaha, para alim ulama dan sebagainya, mereka telah pun membincangkan tentang fungsi mata wang. Pertama sekali pengukur nilai lah. Measurement of value kan. Jadi pengukur nilai ni maksudnya ialah pada satu barang, pada suatu benda yang nak jual beli tu berapa harga dia. Okay, berapa harga dia. Katalah contoh telefon, berapa harga dia. Itulah ukuran nilai. Okay, itu adalah ukuran nilai. Ini pendapat Imam Al-Ghazali dan Imam Ibn Rushd. Kan ni lama dah ni, ulama dah lama-lama dah. Imam Al-Ghazali apa ke tahun ke apa 700 ataupun 600 kan. Imam Ibn Rushd pun awal sikit lagi, 500 lebih. Kan. Jadi menunjukkan mereka sendiri pun pada waktu tu dah tahu sebagai fungsi mata wang itu sendiri sebagai pengukur nilai. Okey, nanti saya sebut. Kenapa penting apa ni kita kata fungsi ni? Sebab kerana bila kita nak kata dia tu mata wang, dia mesti melengkapi 3 perkara ni. Kalau tak, dia bukan mata wang. Sebab tu kalau kita tengok contohnya macam apa ni kita kata dia punya, katalah contohnya Bitcoin ataupun mata wang digital, adakah cukup atau adakah mencukupi 1, 2, 3 syarat ni ataupun fungsi itu sendiri? Kalau ia melengkapi, barulah dipanggil mata wang. Okay, baru dipanggil mata wang. Kalau tak, mungkin dipanggil digital asset. Mungkin aset untuk pelaburan dan seterusnya. Itu nanti kita detailkan. Okay, so pengukur nilai. Yang kedua ialah alat pertukaran. Jadi alat pertukaran ni seperti mana pendapat Imam Ibnul Arabi, ni patutnya ada Ibnu, ada Al. Ibnul Arabi kan. Dia ada beza Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi. Itu cerita panjang dia. Tapi kita kata yang pakar dalam fiqh mazhab Maliki Ibnu Arabi lah. Ibnul Arabi. Ada alif lam tu, Al-Arabi. Ibnul Arabi. Dan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyatakan ia sebagai alat pertukaran. Kan, alat pertukaran maksudnya medium of exchange lah. Kita nak tukar dengan apa? Tukar dengan duit lah. Kalau dulu barter kan, 1 ekor lembu tukar 3 ekor kambing. Kadang-kadang tu tak berapa menepati ciri-ciri yang dikehendaki tu. Kan, kalau dulu tukar garam, tukar gula, tukar beras, apa semua dan sebagainya lah. Jadi untuk jadi alat pertukaran itu tak berapa nak stabil dan tak memenuhi kriteria apa sepatut yang dikehendaki. Maka nilai itu dia jadi alat pertukaran. Contohnya sekilo beras ni berapa? 10 kilo beras harganya RM44. Contohnya lah kan. Jadi dia punya konsepnya tu alat pertukaran. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, dia menyimpan nilai. Okay. Menyimpan nilai ni seperti pendapat Imam Al-Ghazali dan Imam Ibn Khaldun. Maksudnya duit itu dia ada nilainya pada duit itu. Ataupun pada wang dinar dirham tu ada nilai tersendiri dan dia agak stabil. Dia tak macam barang. Barang boleh cepat turun naik dia. Walaupun duit tu adalah turun naik dia. Tapi kita kata daripada sudut kestabilan dia tak adalah tiba-tiba hari ni RM1 bersamaan dengan RM1. Besok terus jadi RM1 bersamaan dengan RM0.5. Teruklah turun dia tu. Masuk rial naik lah. Kan tak ada sampai macam tu. Boleh jadi naik 40 berapa hari ni. Hari ni dah naik sikit dah mata wang kita ni. Rasanya lah. Dah naik dah 4 berapa 6 lebih kot. Kan dulu sampai 4.7 kan. Masuk 4.7 tu kita punya duit tu teruklah nilai kita jatuh lah. Tapi kalau 4.6 tu dia agak menurun, agak nak stabil lah. Okay. So maksudnya di sini dia punya memang ada turun naik inflasi lah apa semua orang kaitkan dengan pelbagai. Tapi dia tetap dari sudut asalnya taklah terlampau. Macam emas pun ada RM1, RM2, RM3, macam tu lah turun naik dia. Kan? Kalau habis pun mungkin berapa, tak adalah sampai terus jadi segram RM100 je segram. Tak sampai kan. Jadi tapi nak ceritanya itu sebagai menyimpan nilai, reserve lah, store of value, value. Okay, so itu fungsi kepada mata wang mengikut ulama-ulama ataupun nama-nama yang saya sebutkan dekat kita punya perbincangan ni. Okay, so ini saya ringkas-ringkas ya, sebab kita nak pergi kepada hukum-hukum isu-isu semasa nanti. Ni panjang sikit lah. Bolehlah nak baca tu. Okay. So dekat sini
sejarah penggunaan mata wang dalam Islam. Okay. So, ni era pertama Jahilah ataupun Empire Byzantine ke kan, Empire sebelum-sebelum ni ke dan sebagainya. Maka dia ada dinar Rom dengan dirham Parsi. Okay. So dikenali sebagai dinarius dan juga drachma. Okay. So dinar Rom dipanggil dinarius, asal perkataan dinar tu lah. Kan. Drachma ni ialah dirham Parsi. Dan Rom dan Parsi adalah yang paling awal ataupun kita kata standardized lah dia punya mata wang tu untuk jual beli untuk apa semua tu dia gunakan mata wang mereka sendiri kan. Sebab orang Arab waktu tu zaman baginda Nabi SAW, Quraisy dan sebagainya tidak memiliki mata wang khas. Tak ada memiliki mata wang khas. Sebab tu kalau kita baca surah Quraisy kan yang mereka pergi berdagang kan pada musim sejuk mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Jadi secara umumnya mata wang itu memang dah diguna pakai pada zaman sebelum lagi kebangkitan Nabi SAW. Kan kalau ke Syam ni, Arab ni pada zaman Datuk Nabi SAW lagi. Kan Abdul Muttalib, kan zaman sebelum tu lagi geng-geng apa kita kata sebelum Abraha kan pada zaman tu. Maksudnya mereka punya jual beli apa semua tu, maka inilah mata wang yang mereka guna pakai. Kan jadi tak adalah kita kata mata wang Islam. Kan mata wang Islam, mata wang syariah kan marah pula geng-geng dinar dan dirham nanti dia kata ustaz ni anti dinar dan dirham tidak ikut sunnah. Okey tak apa kita nak bincang kan. Okey yang kedua zaman kedatangan Islam orang ramai masih guna mata wang Rom Parsi. Rasulullah SAW sendiri tidak membantah penggunaan mata wang dinar dan dirham serta berat bagi setiap mata wang tu. Kan maksudnya dia ada dinar biasanya kalau dinar ni 4.25 lah secara asasnya. Satu dinar mewakili 4.25 gram emas. Itu dipanggil satu dinar. Okay, so satu dinar bersama dengan 4.25 gram emas. Kalau setengah dinar tu bagi dua lah. Okay, so maksudnya di situ nak bagi tahunya secara asasnya dia ada berat kat situ dan dia diiktiraf sebagai mata wang. Okay, so kita ringkaskan. Zaman Khulafa' Ar-Rasyidin yang 4, mereka tidak menempa mata wang baru tapi masih menggunakan dinar dan dirham Parsi. Hai, takkanlah kita nak kata ikut sunnah ke tak ikut sunnah ni kan. Jadi para sahabat pun tak tempalah duit tu. Tak adalah buat ni dinar sekian-sekian dan sebagainya lah kan. Sebab ada orang dia ada jumpa dengan saya, kempen saya suruh ni kan dinar, dirham apa semua ni kan. Kita kata baguslah sebab itu asalnya mata wang yang diguna pakai zaman dulu-dulu. Kemudian dia punya sudut kestabilan apa okeylah daripada fiat money kan. Jadi dia pun kata itulah sunnah, itulah syariah dan tak mengikut sunnah lah apa semua orang yang pakai mata wang fiat ni kan. Jadi maksudnya nak bagi tahu kalau perempuan ada duit banyak dalam bank tu transfer kat saya sebab tak ada maknanya kalau simpan duit tu. Simpan emas dan perak lah. Kan. Jadi lepas tu dia kata ada pasar, mereka buat pasar dia. Ada pasar dia, ada grup-grup dia apa semualah. Jadi pasar tu dia jual barang-barang tapi pakai dinar dan dirham. Tepuk kepala juga saya. Kalau pakai dirham ni harga 1,300 beli sayur tak padan. Kan? Kemudian dirham tu boleh lah kot pakai dirham. Ada dia buat tu kan. Lepas tu saya tanya, habis tu dinar dirham tu dapat macam mana? Beli dengan fiat money lah. Pula dah. Beli pula dengan fiat money kan. Saya tidaklah anti pada orang yang nak kembali kepada mata wang dinar dan dirham. Tak kira lah kan dinar Kelantan ke, dirham apa ke dan sebagainya. Tak kisah. Tapi kita nak kena faham sejarah. Faham sejarah tu bagi jelas bahawa sebenarnya Nabi cuma accept saja. Nabi cuma terima saja. Kalau contoh lain saya boleh bawa pakai serban dengan jubah kan. Abu Jahal bawa serban dengan jubah. Rom Parsi apa semua dulu pakai serban dengan jubah. Cumanya kalau kita pakai tu kerana kita sayang Nabi, kita tahu Nabi pakai jubah yang macam ni, macam tu dan sebagainya, kita dapat pahala sayang tu. Kita dapat pahala cinta tu. Kan? Jadi dalam isu ni pun sama juga. Kalau kata Nabi pernah guna dinar dirham, jadi kita pun nak guna sebab kita tahu Nabi pernah guna, bolehlah dapat kot pahala cinta dan sayang tu. Tapi untuk mewajibkan mesti kembali kepada dinar dirham, wajib kan saya sebut tu, yang tu ada banyak isu, banyak masalah tentang apa yang berlaku pada hari ini. Okay. So terdapat pendapat yang mengatakan zaman Perintah Umar Khattab dan Uthman, saya dulu pegang pada pandangan ni tau. Tapi lepas kita baca analisis, kita tengok sebenarnya pandangan tu tak tepat. Okay, sebab mereka kata zaman Sayyidina Umar baru tempa mata wang, bukan tempa mata wang, buat mata wang. Kan zaman Sayyidina Uthman. Kan mereka telah pun menempa duit dirham mata wang sendiri. Namun Qadi Abu Ya'la ni satu ulama besar dalam mazhab Imam Abu Hanifah bantah pendapat ini.
Kan? Tak kuat riwayat yang menyatakan tu, sejarahnya tak tepat, dan penggunaan dinar dirham diteruskan pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kan contohnya selepas zaman Ali, zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Lepas Muawiyah serah kepada sebelum tu Hasan, kan, Al-Hasan. Lepas Sayyidina Ali, Al-Hasan. Lepas tu ada isu apa dan sebagainya, terus Al-Hasan memberikan tampuk pemerintahan kepada Muawiyah. Muawiyah bagi kepada anaknya, kan, Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya sampailah zaman Khalifah Malik bin Marwan. Maksudnya tak ada mata wang baru yang ditempa. Maksudnya ni bukan mata wang Islam ada cap gambar Mekah ke, ada cap gambar unta ke, ada cap gambar Madinah ke, ada apa ke, tak ada, kan. Okay. So sejarah menceritakan zaman Abdullah ibn Zubair ni dah lewat lagi. Abdullah ibn Zubair bin Awam, kan. Satu Urwah ibn Zubair, satu Abdullah ibn Zubair, anak pada Zubair bin Awam lah. Ni zaman sahabat lagi, tapi dah pergi kepada era tabi'in dah. Baik, barulah menempa wang dirham Mekah yang berbentuk bulat. Muka sini dirham tu ditulis Muhammad Rasulullah, dan pada sebelah lain dicatat, maksudnya sebaliknya tu, amarallahu al-wafa wal adl. Allah merintahkan supaya melaksanakan janji dan berlaku adil. Dan adik kepada Abdullah bin Zubair turut menempa mata wang dinar Iraq. Zaman ni, maksudnya zaman pemerintahan tu dah lewat sangat dah. Dan yang paling tepat di sisi ulama sejarah, tak silap saya lah, Abdullah bin Zubair ni tabi'in. Walaupun dia anak sahabat, tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Nabi dah wafat waktu dia masih kecil lagi. Okay. Baik. Kemudian Khalifah Malik bin Marwan tahun 694 Hijrah. Beliau memerintah supaya adalah mata wang Islam pada tahun mengarahkan. Tapi secara umumnya dia masih lagi tak terpisah pada tiga. Sama ada emas, dinar tu, ataupun ain, ataupun perak, ataupun fulus. Tak ada lagi duit kertas zaman ni. Okay, tak ada lagi duit kertas pada zaman ni. Jadi inilah dia punya pemerintah apa semua dan sebagainya telah menetapkan dan mengarahkan mata wang. Ni penting nanti yang ni antara benda yang diperbincangkan untuk mengiktiraf satu mata wang ataupun tidak, iaitu ni. Okay, so kerajaan yang memerintahkan dan juga mengarahkan supaya mata wang lain tidak dibenarkan penggunaannya. Maksudnya wang daripada Rom, Parsi apa semua tu, kita guna mata wang dinar dan dirham. Yang ditempa sendiri, yang ada cap sendiri, yang ada pada waktu zaman Khalifah Malik bin Marwan ini sendiri. Itu dia punya konsep. Maksudnya, kalau kita nak iktiraf ia sebagai mata wang, kalau kerajaan sendiri mengiktiraf dia adalah mata wang, dan dia terikatlah seperti mana hukum dinar dan dirham. Maksudnya dari sudut bayar zakatnya, dari sudut nilainya, daripada sudut pengukur nilai, simpanan nilai dan semua sekali, dia terikat bila mana kerajaan yang memerintah. Kan? Sebab tu secara umumnya kita kata Bitcoin dia tak legal tender. Dia tak ada sudut perundangan, dari sudut negara kita tak mengiktiraf Bitcoin sebagai mata wang. Sebab tu ramai ulama beza pandangan pendapat tentang isu tu, kerana dia sebenarnya bukan mata wang. Dia adalah digital asset sebab tak memenuhi ciri-ciri tadi dan juga tidak melengkapi kerajaan itu menerima ia sebagai satu bentuk mata wang. Kan? Jadi itu sesama dia orang sajalah, tapi dari sudut kerajaan, pemerintah, maka tak mengiktiraf itu sebagai mata wang. Bila tak iktiraf, dia jadi apa? Dia jadi kalau Bitcoin itu hilang ke, kena curi ke apa ke, penipuan ke apa, tak dapat untuk nak diakses. Kan? Kalau duit kita dekat bank, tiba-tiba hilang ke apa, kita boleh ni bank. Kalau scammer tak boleh buat apa lah. Kita sendiri yang ni lah. Tapi kalau kena hack ke apa ke, tapi kalau tiba-tiba tengok duit tu ada, lepas tu tak ada. Kan? Contohnya, masalah bank lah. Kan? Ataupun kita nak buat transaksi, tiba-tiba internet tak ada. Ataupun apps tu problem. Kan? Duit dah didak dah kurang dah. 1,000 contohnya, nak bayar rumah ke apa kan. Tapi belum lagi dapat. Orang tu tak dapat lagi. Jadi kita call bank kata, okay, tengok dalam masa 3 hari, nanti kita akan ni kan. Kalau Bitcoin hilang, tak ada. Tak payah call bank negara lah. Memang dia kata wassalam je lah kan. Okay, jadi itu dia punya konsep kerana masih terikat dengan pemerintah ataupun kerajaan yang telah pun menetapkan. Okay, kemudian tengok sikit dinasti apa semua kan. Okay, tengok sikit ada juga dia punya sejarah mata wang kertas ni. Ni tadi kita sebut fulus tadi. Okay, so kepingan tembaga sebagai mata wang, itu boleh baca ringkas. Okay, dinasti Song, ni tengok zaman dinasti China apa semua ni kan. Jadi baru mereka ni start guna mata wang ni. Okay, asasnya lah. Setengah peniaga mengeluarkan draft individu yang dilindungi oleh rizal keuangan. Maksudnya dia macam surat hutang. Dia surat hutang Nanti kita bincangkan itu secara detail. So dinasti Yuan, wang tender yang sah, barulah nampaknya penggunaan tu setelah
Maksudnya mata wang kertas, wang kertas tu tak adalah pada zaman-zaman awal tu. Dia ada pada zaman-zaman dinasti-dinasti yang disebutkan ni lah. Okay. Dan kemudian pengeluaran nota. Okay. So kita tengok start Malaysia apa semua ni menggunakan sistem mata wang ni zaman bila? Selepas Perang Dunia Kedua lah. So ni sistem Bretton Woods ni kan, ataupun petrodollar lah apalah yang orang gunakan sebagai istilah, diwujudkan untuk menstrukturkan peraturan perdagangan keuangan antara Amerika Syarikat, Kanada, Eropah dan semua sekali. So pada tahun 1944. Ciri utama dia adalah kewajipan bagi setiap negara untuk menerima pakai dasar monetary lah, mengekalkan kadar pertukaran dengan satu dan seterusnya lah, IMF dan seterusnya. Kan? Okay. So dolar AS menjadi dolar AS Amerika Syarikat menjadi asas kepada akhir seterusnya. Tapi waktu ni dia orang masih sandarkan duit kertas tu, disandarkan kepada emas. Waktu tu kan 1944 dan apa semua ni. Tapi disebabkan kerana tidak ada kawalan, maka akhirnya pada 1971 bermulalah era standard wang tanpa hubungan dengan emas. Maksud betul-betul fiat money, betul-betul duit tu sendiri. Kan sebab di sinilah pada asalnya pihak-pihak yang membantah menyatakan bahawa kita kena guna dinar dan dirham sebab duit ni dia sebagai hutang. Dia bukan duit betul. Dan apatah lagi yang tidak disandarkan kepada emas. Kan dia semata-mata dia RM50 RM50 kan, tak ada ni sandaran reserve emas ke yang ada, tak ada kan. Bahkan kadang-kadang duit tu lebih lagi, emas tu ciput sikit je kan. Jadi disebabkan bekalan emas apa semua kurang, maka tak boleh lagi perjanjian ataupun sistem Bretton Woods ni untuk nak bagi tahu bahawa kita sandarkan kepada emas kan. Jadi kita tahu sejarah ni, maksudnya kenapa saya sebutkan benda ni, dia agak penting kerana kita nak fahamkan bahawa duit ni asalnya dulu dinar dirham memang emas. Lepas tu dia sandar kepada dinar dan dirham, emas dan perak. Lepas tu langsung tak ada. Kan langsung tak ada sandaran tu. Jadi duit kita, fiat money kita yang ada pada hari ini, maka itu bukanlah sandaran kepada emas dan perak, bahkan dia adalah semata-mata duit. Jadi di situlah timbulnya isu. Mereka kata tak sandar kepada emas perak, mereka kata dia adalah surat hutang ataupun kita kata sebagai macam voucher kan. Istilah mudahlah nak bagi faham tu, walaupun kurang tepat, tapi kata macam voucher buku apa semua tu, dia bukan duit. Tu pihak yang ni lah, dia bukan duit, tapi dia ada nilai kat situ. Dia bukan duit, tapi bila pergi kedai tukar dapatlah buku tu. Sebenarnya tu duit lah. Sebenarnya duit lah. Kalau taklah diterima di kedai buku tu. Dia macam mengambil alih daripada tempat dinar dan dirham. Kan? Jadi bila ambil alih tu macam tak tepat lah. Mesti guna semula kepada dinar dan dirham. Itu konsep lah bagi mereka yang suka untuk kembali semula kepada wang dinar dan dirham. Bagi kita okey je. Cuma Malaysia, dunia menggunakan fiat money. Jadi agak sukar untuk kestabilan. Hatta kalau nama-nama tempat tertentu macam di Jordan, kami dulu dia guna duit dinar Jordan. Tapi tetaplah dinar Jordan tu namanya dinar saja. Tapi tak ada pun sandaran emas ke apa dan sebagainya. Kan ada negara-negara lain pun guna dinar juga, maksudnya hanya nama saja. Tapi hakikatnya dia punya duit itu tetaplah duit kertas yang biasa dan tidak ada apa-apa sandaran kepada emas dan juga perak. Ini belajar sejarah sikit. Okay. So kenapa benda ni penting? Saya sebutkan tadi supaya kita melihat supaya kita dapat faham bahawa sebenarnya dari sudut hukum, dari sudut perbincangan dia ialah kita tahu bahawa asas kepada mata wang dan di situ akan pergi kepada hukum-hukum. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, dia akan ada dalam pendapat para ulama tentang duit kertas ni kerana illah. Illah ni kenapa sebab diharamkan. Kenapa? Sebab dia terikat dengan hukum hakam riba. Itu dipanggil illah. Ni usul fiqh lah. Dalam usul fiqh, teknikalnya bagaimana kita nak membincang tentang satu hukum, dia kena ada illah. Macam mudahlah kita kata kenapa arak itu diharamkan. Illahnya sebabnya memabukkan. Itulah secara ringkas kita nak mudah faham. Kenapa apa kita kata solat Jumaat itu tak dibenarkan untuk berjual beli ketika mana azan Jumaat. Kerana ilahnya jelas. Allah sebut dalam surah Jumaat tu kerana fas'au ila zikrillah, kerana mengingati Allah, jangan lalai. Kan kalau kamu buat benda lain, kamu lalai daripada mendengar khutbah, lalai daripada solat. Kalau kamu berjual beli pada waktu tu. Okay, itu dia punya sebab dia ilah dia. Ataupun tinggalkan jual beli. Bila tinggalkan jual beli, maksudnya fokus kepada khutbah dan juga solat Jumaat. Kan? Ilah apa lagi? Ilah pengharaman benda-benda yang baru. Kan? Contohnya kita kata ilah pengharaman
dadah. Dadah tak adalah pada zaman dulu. Jadi apa punca dia? Hayal ke apa semua tu, itulah dipanggil elah. Okey, itu dipanggil elah. So riba, kenapa elah dia yang disebutkan sebagai mata wang ni ada elah kepada riba, maka ia adalah alat nilai. Dia adalah nilai itu sendiri. Maksudnya penggunaan nilai itu sendiri sebagai tiga tadi tu, maksudnya apa? Penukar nilai, penyimpan nilai kan, ataupun pengukur nilai. Jadi itu sebab kenapa duit kertas mengambil hukum sama kepada hukum emas dan perak yang terkait dengan riba. Maksudnya kalau nak tukar ke nak jual beli ada syarat-syaratnya yang perlu kita penuhi. Okey, so kita tengok dulu. Yang pertama, wang kertas sebagai dokumen hutang. Surat hutang. Kan? Maksudnya dia hanya kita pegang sekejap lepas tu kena dilansaikan. Ini pandangan ramai juga. Syekh Muhammad Amin Syinqiti, Salih Abdullah, Masyayikh Al-Azhar dan sebagainya. Sebab tu di sini kalau tengok ulama Azhar sampai ada yang sekarang pun masih menyatakan pendirian yang sama. Maksudnya dia tak terikat dengan emas, tak terikat dengan zakat, tak terikat dengan dengan riba apa semua sebab dia adalah surat dokumen hutang. Kan? Dan kemudian berdasarkan pandangan ini, tidak dibenarkan pertukaran di antara wang kertas walaupun sama jenis kerana ia adalah bai'un kalib bikalib ad-dain bid-dain. Jual beli hutang dengan hutang. Boleh faham tu? Maksudnya, duit kertas, dia dah kira sebagai dokumen hutang. Jadi bila kita bayar, maka kita dapat tu pun sudah dikira berhutang lagi sekali. Kan? Orang tu pula yang create hutang. Kan? Sebab dia ambil kita punya CJ hutang ataupun dokumen hutang, duit itulah sendiri. Kan? Jadi dia macam agak pening sikit kat situ. Kan? Tapi secara umumnya kita kata dia bermasalah. Kan? Kalau kita kata dia adalah dokumen hutang. Hakikatnya kita tengok apa ulasan dia. Okay, ini diulas Syekh Muhammad Taqi Usmani. Siapa Syekh Taqi Usmani ni? Dia mufti Pakistan dan ketua Kesatuan Ulama IOFI, Committee of Auditing Islamic Finance Institution. Dia ni memang pakar hadis, pakar tafsir, pakar fiqh. Kan? Dia ni memang ulama besar lah. Dia bukan orang Arab, Pakistan ni. Tapi kedudukan dia di dalam dunia Islam cukup hebat, terutama dalam isu keuangan Islam. Dia presiden lah ataupun ketua lah pengurusi kepada IOFI ni, Accounting of Auditing Islamic Finance Institution ni ialah badan fatwa rasmi yang mengeluarkan syariah standard, fatwa resolusi seluruh dunia. Bank Islam pun kalau nak pakai fatwa pun akan merujuk kepada IOFI. Dan bank-bank dunia pun yang Islamic Bank ataupun takaful ke apa akan rujuk kepada IOFI sebab dia adalah satu badan. Ramai ulama tu 20-30 orang kot dan termasuk beliau sebagai pengurusi. Okey. Jadi beliau punya pandangan Syekh Abdullah Salam Al-Manid pun hebat. Syekh Dr. Ahmad Hassan, Syekh Abdullah Salam Al-Manid Saudi. Dan dia juga pakar dalam bab muamalat. Maka mereka kata, kini wang kertas bukan lagi dokumen hutang sebagai zaman dulu. Kan, zaman-zaman kita kata dinasti apa semua tu kan, kata disebut kan, dokumen hutang pun tak ada. Kan? Nilai wang kertas bergantung pada pihak bertanggungjawab. Maksudnya kerajaan. Maksudnya pemerintah mengeluarkan wang kertas kerana wang kertas tidak disandar lagi kepada emas dan perak. Wang kertas telah menjadi mata wang dari segi istilah dan perundangan. Malaysia terima ringgit sebagai perundangan. Kenapa perundangan? Buktinya kalau satu orang dia berhutang dengan orang 50,000, dia tak bayar. Contoh kan. Boleh tak pergi ke mahkamah? Boleh. Buat report apa semua, pergi naik mahkamah, kan, sabitkan kes, dia jatuh kes. Kan, 50,000 rasanya sekarang ni ke 20,000. Macam itulah. Maksudnya bila ada orang berhutang dia tak bayar, dah boleh naik mahkamah lah. Itu ceritanya. Kalau hatta persendirian ataupun hutang-hutang yang 3 bulan tak bayar, kan, tukang tarik kereta, kan, sebaik rumah tak boleh ditarik, kan. Tapi ceritanya kena halau lah, kan. Jadi di situ menunjukkan bahawa wang itu bernilai. Kerajaan telah mengiktiraf ia sebagai mata wang dari sudut istilah, maksudnya sudut hukum, daripada sudut penggunaan dan dari sudut perundangan. Okay. So wang kertas adalah dokumen hutang diperoleh oleh fuqaha yang membincangkan suasana penerimaan wang kertas masa itu amat terhad. Ini tahun dulu 1911 pun, sebelum datangnya Perang Dunia Kedua dan seterusnya lah. Kan? Tapi kita nak kata secara umumnya di sinilah dia punya perbincangan ataupun ulasan. Okey. Kemudian itu dokumen hutang. Yang kedua, dia anggap sebagai komoditi. Komoditi ni apa? Barang. Macam telefon, macam kucing, macam penapis, macam dapur, periuk, belanga. Itu ya. Dia anggap sebagai komoditi, barang. Maksudnya, nak tukar sesuka hati boleh. Saya sukalah dengan duit awak RM50 tu, jom tukar saya dengan RM1,000. Boleh, tak ada masalah. RM50 tukar dengan RM1,000. Tak ada riba lah kat situ. Sebab dia anggap sebagai barang biasa. So, periuk
belanga jenama A dengan periuk jenama B besar ke kecil tak kisah, boleh tukar. Sama macam tu. Jadi di situ ada kekeliruan yang sangat besar. Sebab mata wang ni dia bukan sifatnya macam barang-barang tu. Kan? Tapi ini juga pandangan yang dipropos dari Syekh Rahman bin Nasir Sa'di, Syekh Hasan Ayub, Syekh Khalid dan selainnya disebut dalam kitab ni Al-Hasani ni dalam Tatawur Nuqud fi Duai Al-Islamiyah, kan, Ma'al Inayah bin Nuqud Al-Kitabiyah. Okey. Jadi wang kertas tidak bersifat mata wang seperti emas dan perak, bahkan komoditi dagangan saja. Ulama pada seterusnya. Okey. Jadi kita tengok ulasan dia apa? Wang kertas berbeza dengan komoditi kerana nilai wang kertas tetap kekal sehingga pihak berkuasa membatalkan nilai mata wang. Kan? RM RM50, not RM50. 100, 100. Kan? Itulah ada duit apa? 500 kan? 1000 ada ke tak ada tu? Saya pun tak ingat dah. Saya pun tak pernah melalui zaman tu. Pada sempat pun tu duit RM2. Gambar apa? Gambar Menara KL tu. Duit raya, duit raya. Kan? Jadi nak ceritanya zaman-zaman tu ialah sebagai mata wang, kan, tapi dia mata wang, dia bukan barang ditukar, dijual apa benda semua, kan, boleh jual kat pasar, kan. Dia beli duit pergi kat pasar, awak ada jual duit, saya nak beli, tak ada. Jual tu apa, sayur, ikan apa semua macam tu. Jadi menunjukkan bahawa dia bukan barang, dia bukan seperti mana benda-benda yang kita biasa jual beli, dia adalah mata wang, kan. Ia berbeza dengan komoditi yang sentiasa punya nilai apabila boleh dimanfaatkan, kan. Jadi itu duit, itu sebagai komoditi. So maksudnya pandangan ni pun tak berapa ni pangkah ni kira tak berapa tepat lah. Pandangan yang ke ni pun tak berapa tepat mentakrifkan duit tu sebagai dokumen hutang ataupun sebagai komoditi. Okey, so kemudian kita tengok pula kepada pandangan seterusnya pada perbincangan tu. Okey, wang kertas sebagai fulus. Fulus tadi duit kecil tadi tu kan. Maksudnya dinar dirham. Tapi wang kertas tu, duit silin apa semua tu, dia sebagai fulus. Maksudnya mata wang selain daripada dinar dan dirham. Kan? Okay. So di sini mereka pegang pada pendapat berapa orang ni, Mahmud Al-Khalidi, Syekh Abdullah Al-Hadi Al-Haji, Syekh Ahmad Khatib, Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi, Syekh Muhammad Selamat Ashqar dan lain-lain lagi, kan. Okey. Cuma pandangan ini kalau Abdullah Al-Hadir ini biasanya dia orang kata ahbaj. Maksudnya ekstrim lah, tapi kita kata tak apa, itu saja saya letakkan nama kat situ. Okey. So, walaupun jumhur fuqaha berpendapat fulus tidak tertakluk pada riba, namun setiap mazhab fiqh mempunyai pandangan mengatakan jika fulus memiliki sifat rajiah, diperakui dengan meluas sebagai mata wang. Sebab fulus ni taklah popular sangat berbanding dinar dan dirham. Dan tak ada pula Nabi sebut bila pertukaran tembaga dengan tembaga kamu kena sama, kena on the spot, tak ada. Kan secara asasnya. Tetapi yang ada adalah dinar dan dirham. Maksud az-zahab bizahab, emas dengan emas nak tukar kena buat apa dan seterusnya. Macam riba tu kan. Okay. So kalau dia memiliki sifat raji'ah, iaitulah diperluaskan, maka ia dianggap mata wang sebagaimana emas dan perak tertakluk kepada riba. Kan? Ni Muhammad Asy-Syaibani, Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan sebagainya bila ditanya, maka mereka kata kalau sekeping fulus, maksudnya 1 dirham bulat tu, koin tu, kan, ataupun duit silin tu, nak tukar dengan 2 keping fulus. Kerana ia adalah mata wang bersifat raji'ah dan terima dengan meluas sebagai mata wang, maka tidak dibenarkan. Okay? Sebabnya macam duit kertas lah. Duit kertas bila kita nak tukar dan dah dianggap sebagai mata wang, diguna pakai kerajaan. Jadi orang kata sikit-sikit kerajaan, negara Illuminati, itu semua dajjal. Biasalah tu. Kan? Terpengaruh dengan dajjal, terpengaruh dengan apa semua dan sebagainya, konspirasi. Kan? Biasa orang kan kaitkan macam tu. Biasalah tu. Okay? Jadi kita nak kata, maksudnya sah penggunaan mata wang itu lebih tepatnya dia bukan fulus. Okay? Dia bukan fulus lah. So pendapat ni pun tak kuat juga. So yang kita nak pendapat yang keempat ni, pandangan yang dipegang oleh majoriti ulama, Syekh Abdul Wahab Khalah, ulama Mesir, Abu Zurah, ulama Mesir, Abdul Latif Farfu Syria, Hasani Makhluf Mesir, Rashid Ridha Mesir, Yusuf Qaradawi Qatar, Syekh Abdullah Al-Manik Saudi, Ali Salus Saudi, Syekh Mustafa Zaqa di Jordan dan semua lagi lah. So semua ulama-ulama ni mereka berpandangan mata wang adalah mata wang. Wang kertas adalah mata wang. Macam mana riba, macam mana emas dan perak, maka semua itu adalah terikat dengan mata wang dan dia bukan fulus, dia bukan benda lain dan bukan. Kan? Dia adalah yang berkait dengan emas dan perak. Okay? So di sinilah perbincangannya tentang illah tadi kita sebut tadi, sebab. Kan? Jadi timbul dalam fiqh ni ada illah qasirah, maksudnya terhad. Kan? Dia tidak secara langsung untuk menyatakan dia sebagai mata wang. Kan? Sebab pertama,
kerana dinar dirham, kerana dia itu emas. Dinar dan dirham itu sendiri adalah barang bernilai. Dan dalam masa sama dia pengukur nilai. Dalam masa sama dia medium of exchange dan seterusnya tadi. Kan? Sebab kerana dia tu emas, dia tu perak sendiri. Ya, itu dia panggil istilah yang dipanggil ilah qasirah. Maka kalau duit, dia tak berapa melengkapi lah. Sebab dia bukan emas. Ya, dia sebagai pengukur nilai, kerajaan, apa semua dan sebagainya. Tetapi dari sudut dia tu sendiri, dia bukan emas dan perak. Bukan benda yang bernilai. Maksudnya, nak bagi tahu, kalau duit kertas kita koyak-koyak, kita rebus, contohnya kan, bertukar jadi bulat ke apa, boleh tak kita bagi orang? Orang nak ambil tak? Orang tak ambil. Tapi kalau emas tu, walaupun dinar dirham kita apa semua tu, bentuk lain daripada mata wang jadi coin, jadi benda lain. Kan? Jadi lepeh, jadi barang kemas ke apa. Orang ambil. Sebab dia ada nilai itu sendiri. Kan? Jadi di situlah sebahagian perbincangan, maksudnya ailah, sebab-sebab tu tak berapa nak cukup kalau nak kata wang itu sebagai sama emas dan perak. Tapi tak apa, kita baca dulu. Okay. So pendiam begini hampir dengan mazhab Zahiri. Mazhab kelima lah dalam Islam. Okay. So majoriti ulama berpegang kepada ilah qasirah, termasuk Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain. Kerana pada zaman itu tiada faruk cabang yang boleh dikiaskan kepada emas dan perak. Maksudnya dulu tu tak ada isu ni. Wang kertas tu tak ada pada zaman-zaman para sahabat apa semua tu. Hatta yang ditempa tu pun pakai yang lama-lama dulu lah, Roh dan Parsi. Mereka tidak mengkiaskan furus dengan emas dan perak kerana terdapat sifat kerana tiada sifat mata wang sepenuhnya, kerana dia pun digunakan sikit-sikit, okey, bukanlah mata wang utama dan sebagainya. Bahkan fulus hanya mata wang dalam jual beli barangan bernilai rendah sahaja. Okey. Namun kita nak kata pandangan yang ada yang nama-nama ni, ataupun kalau kita tengok juga, saya ringkaskan juga ada fatwanya. Okey. Sekejap okay. So ini fatwa yang ada dikeluarkan sejak tahun 1973 lagi. So fatwa-fatwa ini dikeluarkan secara contohnya Hayat Kibar Ulama Saudi, ni kumpulan ulama besar Arab Saudi. Ni antara yang awal-awal keluar fatwa. 1973 mereka menyatakan bahawa wang ialah alat pertukaran dari segi adat dan istilah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Imam Ibn Taymiyah dan Imam Malik. Maksudnya dia terikat hukum hakal riba. Dia diiktiraf sebagai wang ataupun emas dan perak pada zaman dulu, dan zaman sekarang ni adalah duit kertas, Riyal Saudi ke apa dan sebagainya lah. Okey, ni fatwa pertama. Kemudian akademik ataupun majma' fiqh Islami, ni kesatuan ulama fiqh sedunia, kan, iaitulah di bawah OIC. So 1982 mereka pula keluarkan fatwa berpandangan ilah riba, ilah qasirah tadi kan, walaupun terhad, tapi pada emas dan perak mutlak sama niat. Maksudnya bukan isu duit tu sendiri ada emas dan perak, tapi adalah nilai. Sebab duit itu pengukur nilai. Duit itu pada tiga isu yang kita sebutkan awal tadi. Sebab tu saya sebutkan awal-awal tadi, sebab benda tu penting. Okay. So ia alat pertukaran tertakluk pada hukum riba. Maksudnya tak boleh lebih, tak boleh bertangguh dan seterusnya sebagai emas dan perak. Okay. So ini satu ulama fiqh sunnah. Kemudian akademik fiqh antarabangsa Ad-Dawli juga mereka bersidang dan mereka kata ni fatwa ni maksudnya kita kena pakai lah. Dan fatwa Malaysia tu dah tentulah. Okay. Ada hukum riba kat situ. Kena bayar zakat. Assalam maksudnya boleh bertangguh. Bertangguh tu maksudnya bukan berhutang, tapi kita beli barang secara bertangguh, kita boleh gunakan duit tu untuk pertangguhan. Contohnya kita tempah barang. Kan, contohnya apa? Beli rumah. Kan? Ataupun kita beli baju lah. Paling mudah kita beli baju tapi kita tempah baju tu. So tempah baju tu, duit tu boleh dilewatkan serahan. Sebab kita beli barang. Kan? Jadi dia sebagai pengukur nilai tadi, sebagai bayaran apa tadi tu, maka dia boleh dilewatkan untuk serahkan kepada pembuat baju tu. Okay. So itu dia punya konsep dia. Okay, kemudian akademik fiqh Islam di India juga pun sama, maka mereka menyatakan maksudnya fatwa, bila sebut fatwa ni bukan seorang lah. Macam yang tadi, seorang-seorang, Syekh Dr. Soekarno-Bawi apa semua tadi kan. Tapi bila sebut tentang fatwa, maka ini ratusan ulama, puluhan ulama yang berfatwa di seluruh dunia, maka menyatakan duit kita, fiat money kita yang dikeluarkan oleh setiap negara, dan kemudian menepati syarat-syarat yang tiga tadi tu, dan kemudian dia itu adalah bernilai, maka semua itu dianggap sebagai mata wang yang diiktiraf dan kemudian dia terikat dengan hukum hakam riba. Okay. So ini kesimpulan daripada sudut fatwa ni lah. So nanti lepas ni kalau ada orang kata ini agenda Amerika Syarikat,
Arab Saudi ni pun terpengaruh dengan waktu fatwa ni lah, waktu fatwa duit ni kan, Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia ni terpengaruh, dia je yang tak terpengaruh, orang lain semua terpengaruh. Ulama-ulama besar ni semua terpengaruh kan. Jadi pelik juga lah tu. Jadi kita nak kata maksudnya dia kenapa saya bukanlah terlalu menentang keras orang yang nak kembali kepada emas dan perak, tak apalah, silakanlah kan. Cumanya kita kena faham sebab dia akan efek kepada benda ni. Ni maksudnya bila orang kata dia bukan riba, dia bukan duit yang diiktiraf, bukan apa, maksudnya boleh tukar, boleh sesuka hati. Kalau buat pinjaman, dia akan melarat tau. Pinjam kat konvensional tak ada masalah. Sebab kita pinjam tu duit. Duit tu duit fiat money. Jadi dia tak ada kaitan dengan riba. Kalau kita pinjam emas dekat bank tu baru betul. Mana ada bank bagi pinjam emas. Bank bagi pinjam duit lah. Kan? Jadi dekat situ dia akan pergi. Dan kemudian kita boleh gunakan insurans konvensional, kita lagi macam-macam lagi kan. Dia akan pergi merebak kepada isu-isu tu kan. Kemudian zakat, tak payah zakat. Duit wang simpanan tak payah zakat. Pampasan takaful tak payah zakat kan. Duit dalam akaun-akaun yang berbeza tak payah zakat kan. Apa lagi, bayar zakat, ini pula kan, bayar zakat kena bayar dengan beras lah, tak boleh bayar dengan duit. Nak bayar dinar dirham boleh lah kan. Contoh kalau lembu kan, zakat seekor kambing, berapa? 40 ekor kambing, zakatnya ialah sama dengan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing tu kena bawa ke pusat zakat lah. Pergi ke pusat zakat Selangor, ni saya punya zakat. Kenapa? Saya berpegang fiat money ni tak boleh pakai, nilai ni tak boleh pakai, jadi saya bawa kambing sendiri. Okeylah. Sama juga lembu kan, zakat unta kan, 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing apa semua kan. 30 ekor lembu kerbau, zakatnya 1 ekor lembu kerbau. Heretlah lembu dan kerbau tu pula. Dia orang kata, tak, kita tak bayar guna lembu kerbau, kita pakai dinar dirham. Gila, kalau ada yang terima tu alhamdulillah lah kan. Cuma kita nak kata banyak implikasi hukum kalau kita kata duit fiat money tu bukan berkait dengan unsur riba, dia tak ada sandaran emas dan perak, dan bukan juga terkait dengan isu-isu yang kita sebutkan tadi. Maka kita kata pandangan jumhur, majoriti ulama dahulu dan kini, kalau dahulu tu Imam Malik, Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim kan, dan ulama-ulama yang lain, serta fatwa perseorangan dan fatwa-fatwa yang besar seluruh dunia menyatakan wang kertas yang mana kita guna pada hari ini, ringgit, dolar, rial, baht, peso apa semua, daripada negeri-negeri negara yang berbeza, semua tu diiktiraf sebagai mata wang terikat pada hukum hakam riba, emas dan perak. Okey, itu dia punya konsep dia. Okey, so habis tentang isu tu, kita nak pergi kepada isu-isu semasa. Okay. Bila kita dah terima dan kita dah jelas tentang bahawa fatwa itu adalah seperti itu kan. Jadi di sini yang kita nak perbincangkan tentang hukum-hukum yang terkait. Okey, so kita pergi isu yang pertama. Okey, dia ada beberapa isu ni. Bayar hutang wang ikut harga mana? Semasa pinjam atau sewaktu bayar, dan terlalu lama jika berbeza pula mata wang macam mana? So ada 3 soalan kat sini. Ada 3 isu kat sini. Pertama, bayar hutang wang ikut harga mana? Itu satu. Waktu pinjam tu zaman Perdana Menteri ketiga. Waktu itulah pinjam dia. Kan? Jadi nak pulang sekarang ni zaman Perdana Menteri ke berapa kan. Jadi ataupun selepas ni ke, hutang tu lambat lagi kan, sampai tak tahulah berapa kan. Jadi nak ikut berapa nilai tu. Okey, itu satu. Yang kedua, sewaktu bayar dan terlalu lama, 30 tahun, 40 tahun kan. Kemudian kalau berbeza mata wang. Okey, so kita pergi simpulkan terus. Okey, Imam Suyuti dalam kitab beliau berfatwa, okey, dalam Al-Hawi lil Fatawi oleh Imam Suyuti, nilai sama jika mata wang sama. Maksudnya kalau dulu kita pinjam tu RM500, tahun bila ni? 1989. Tarikh lahir, waktu saya lahir lah tu, tahun 89 kan. Lepas tu pinjam apa semua, ni baru nak bayar. Ini baru nak bayar. Jadi bila sekarang ni nak bayar, nak ikut mana? Nak 500 ke nak ikut nilai semasa? Kan? Sebab kalau zakat, tengok zakat kalau tahun 90-an, zakat 3,000 kot dah kena keluarkan zakat. Itulah nisab dia. Tapi sekarang 22,000. 22K baru kena keluarkan zakat kalau kita ada duit simpanan apa semua tu. Kan? Itu betapalah kita nampak nilai tu. Tapi sebenarnya ini semua bukan ikut pada isu mata wang, ikut pada isu harga emas 85 gram. Okay. So harga emas naik. Kan? Jadi harga emas naik, maka dulu 3,000 bersama 85 gram. Sekarang tak, 22,000 kan, baru sama dengan 85 gram. Maka barulah boleh kita keluarkan zakat. Okay. Jadi di sini isu harga emas, jual beli, demand, supply lah kan, permintaan, penawaran dan sebagainya.
Tapi kalau dia tu dulu 10 tahun dulu 500, sekarang pun 500 jugalah dipulangkan. Okey, 500 jugalah dipulangkan. Itu pandangan lebih tepatlah mengikut pandangan Imam As-Suyuti. Beliau menyebutkan satu rotol kan, ada satu mata wang lah zaman beliau tu, maka dipulangkan dengan satu, dia tak boleh dua, tak boleh tiga dan seterusnya. Maksudnya dalam masa yang sama Imam Suyuti berpandangan bahawa dia terikat hukum hakam riba lah. Okey, dia mesti sama. Okey. Kemudian jika terlalu lama kan, zaman Jepun, makan ubi kayu tu pinjam duit lah. Tapi tak bayar-bayar lagi sampai sekarang. Lama betul, pinjam 100 kan. Jadi di situ macam mana hukum dia? Okey, di sinilah dia punya perbincangan tentang isunya. Kalau terlalu lama, ada pula perbincangan menyatakan bahawa ikut harga semasa, ini panjanglah dari sudut akademiknya, panjang dia punya perbincangan dia. Kan ada yang menyatakan ikut harga sama dan sebagainya. Ini kalau dah sampai terlalu lama, kan sampai dah 20 tahun kan, 15 tahun dan sebagainya, maka yang itu kita kata terikat kepada hukum asalnya sepatutnya sama je. Sepatutnya sama je. Tapi sebab kerana sama, kenapa sama? Kerana 500 zaman dulu memang kuasa beli dia hebat. Dia tak boleh dapat 5 troli kot zaman tu lah. Kan kalau zaman sekarang 500 satu troli setengah je kot. Satu troli je. Kan jadi punya susutnya lah, mengecutnya nilai tu. Sebab tu ada pandangan kedua. So pandangan kedua ni pula menyatakan bahawa pandangan pertama kerana nilai, pandangan kedua pula menyatakan bahawa ikut istilah ataupun ikut keadaan semasa yang membayar tu. Kan? Jadi kita kata di sini memang ada perbezaan pandangan pendapat. Kalau tanya saya mana yang lebih kuat pun tak dapat nak diputuskan, mungkin boleh kepada kesepakatan ataupun pada perbincangan tentang isu-isu yang berkait dengan perkara ini. Okey. So, jika mata wang berbeza, pinjam bat, pulang ringgit, pinjam sekian-sekian dan sebagainya. Okey, kata Imam Al-Bujairimi, ni satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, semasa nilai mata wang nilai semasa. Okey. Nilai semasa tu macam mana? Saya buat contoh pada dulu. Okey, so kita kata tadi pada isu berkait dengan nilai nilai semasa. So katalah contohnya kita pergi umrah tahun lepas. Kan? Patutnya pergi umrah tahun lepas tu, pulang terus tahun lepas lah. Bila balik tu. Tapi lambat sikit kot, ada isu apa ke. So maksudnya katalah contoh kita pinjam 100 rial. Pinjam 100 rial. Okey, pinjam 100 rial ni kalau duit Malaysia bersamaan dengan 80 ringgit. Contohlah mata wang pada waktu tu, maksudnya mata wang Malaysia ni lebih tinggi lah. Kan? Ke tak? Rasanya tak kot. Inilah ringgit kot. 100 kita pinjam 80 rial bersamaan dengan 100 ringgit harga pada hari tu. Ni bila 21 contohlah kan. Okey, 2021. Maksudnya RM 80 silap. RM 100 bersamaan dengan 80 rial R. Okey, so RM 100 sama 80 rial. Duit mana yang kecil ni? Duit ringgit Malaysia lah sebab dia lebih kan. 80 ni sebab dia besar, maka sebab tu duit rial ni lebih besar lah daripada RM. Okey, so 2021 ni dia pinjam macam tu. Okey. Kemudian balik tu 2022 lah, saya buat contoh. 2022 kan. Balik tu 2021 juga kan. Tapi bayar tu 2022. Jadi macam mana sekarang ni? Okey. So sekarang ni contohnya 70 rial lebih naik, rial lebih naik lagi bersamaan dengan 100. Kan. Jadi maknanya dia pinjam tu 80 rial. Jadi dia kena bayar lebih lah kat sini. Kan? Dia kena bayar lebih. Maksudnya dia tak boleh bayar 100, mungkin dia kena bayar 100 mengikut harga hari ni. So RM70 maksudnya nak sama dengan 80 mungkin RM110 contohnya. Contohnya ni saya buat 110. Maka dia tak boleh bayar 100, dia kena bayar 110 sebab harga hari ni ialah 70 rial bersama dengan RM100, maka dia pinjam 80 rial. Maka 80 rial bersama dengan 110. Ni contohlah saya buat ni. Maka dia kena pulang RM 110. Itu ikut pandangan Imam Al-Bujairimi. Kan, jadi senang je, check je lah mata wang tu. Lepas tu kira-kira lah. Kira-kira berapa, kemudian buatlah pertukaran. Katalah 75 rial bersama dengan 100 ke, 60 rial bersama dengan 100 ke. Kan? Jadi ikut semasa. Sebab ada hadis yang Nabi sebut, la ba'sa bi si'ri yaumiha. Kan? Tidak mengapa kamu kena bayar tu pada harinya. Maksudnya nilai semasa tu. Kan, tapi hadis tu dhaif lah daripada dalam riwayat Ibnu Majah dan sebagainya. Cuma kita sebut yang ni fatwa yang dipakai. Maka ikut harga semasa kalau pinjam duit berlainan. Okey, itu konsep dia lah. Okey. Kemudian kita pergi, ada soalan sikit-sikit lagi lah kat ujung nanti. Kat chat pun tu ada beberapa soalan tu.
Okay. Kita pergi isu yang kedua. Ni orang-orang yang minat lah. Okay. Jual beli mata wang lama. Satu, mata wang lama. Satu lagi, ciri-cirinya. Numismatik kita sebut tadi tu. Kan? Mata wang lama ni macam mana? Duit lama lah. Duit yang apa 50 sen tu kan. So 50 sen. Tepi tu ada yang garis-garis tu kan. Contohnya lah tu tahun, seingat saya 1967 ada lagi duit tu. Ni mahal ni orang beli ni. Saya ada lah minat juga simpan-simpan duit sikit ni kan. Duit RM2, duit RM10 lama kan, merah yang apa tu. Adalah sikit-sikit. Jadi maksudnya kat sini, dari sudut hukumnya 50 sen ni orang jual harga 100. Boleh tak? Sedangkan duit 50 sen. Duit 50 sen sekarang tu yang warna emas tu walaupun bukanlah emas, spray aja warna emas. Print kan. Warna aja warna emas. Okay. So maksudnya yang 50 ni orang beli dengan harga 100. Kalau duit RM2 lama tu orang beli dengan harga RM20 contohnya kan. RM2 yang ada belakang. Duit RM5 lama. Kan. Duit RM1 lama yang warna biru pekat lama tu kan. Jadi semua duit-duit ni dia dah dianggap sebagai barang antik lah ataupun barang yang dia bukan lagi nilai duit tu dah, bukan. Tapi adalah nilai antik duit tu. Antiknya duit tu kan. Barang tu sendiri antiknya. Okay. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu, kita tengok antara fatwa yang awal-awal dalam perbincangan mazhab Imam Malik, Al-Yash ni kan, Imam Ibn Al-Yash dalam Mahd Jalil syarah kepada Mukhtasar Al-Khalil, beliau menyatakan harus. Okay, harus. Maksudnya sebab kerana dia dah dianggap komoditi. Dia dianggap barang antik. Dia dianggap satu benda yang kita kata sebagai apa? Sebagai benda yang kolektor kan. Dia apa kita kata payah nak jumpa kan, ataupun dia dianggap sebagai barang benda bernilai kan. Jadi waktu tu dia dah jadi komoditi. Maka harus tak hukumnya? Harus, dengan harga yang berlebihan berdasarkan kesepakatan di antara pembeli dengan penjual kan. Tapi ada syarat dia lah. Pertama, sudah tak diiktiraf oleh kerajaan lah. Dan dia bukan mata wang yang diguna pakai pada hari ni lah kan. 20 tahun lepas apa semua tu tak ada lah kan. Tapi kalau kita bawa pergi kedai, orang terima lagi kan. Cumanya dari sudut kerajaan, dia dah cetak duit baru, maka duit yang lama tu kira dia sudah dianggap sudah antik lah kan. Okay, itu dia punya konsep. Okay, kemudian ada pula yang cadang kita tukar dulu kepada mata wang lain, barulah boleh jual dengan harga sekian-sekian. Contoh 50 sen ni tukar kepada dolar. So dolar berapa? RM4 lebih kan? RM4.60 ke berapa kan? So kita tukar dengan harga, jual dengan harga $20. Kan? Maksudnya lah atas persetujuan. Okay. So jual dengan $20. $20 ni kalilah dengan ringgit. So ringgit pula bagi kat dia. Masalah pula kena pergi ke money changer, kena pergi tukar kenapa kan. Bolehlah cadangan tu kan. Tapi kita kata di situlah dia punya perbincangan. Cuma kalau ambil sekadar pandangan Imam Ahmad Al-Yash ni dalam Manhaj Jalil ni, maka sudah dikira sebagai harus dah. Sebab kerana dia bukan lagi apa kita kata sebagai mata wang yang dipelopori, digunakan seperti mana mata wang sekarang ni, tapi dia telah pun out of date lah kan, mata wang lama dan dianggap sebagai antik. Okey. Kemudian kerana ciri-ciri pula. Kan apa ciri-ciri berbeza ni macam saya sebut tadilah. Contohnya dia punya tu power, nombor dia. Contohnya RK 43434343. Ni bagus ni. Ni kalau geng-geng numismatik ni dia carilah pelik-pelik dia punya nombor ni. Dia tak ada Illuminati Dajjal ke, tak ada. Dia cuma menganggap itu antik lah, cantik lah nombor tu. Macam kita nombor plat kereta kan. Tak adalah 8988 kaya cepat kaya. Itu dah khurafat lah. Kalau nombor-nombor macam tu kan, nombor 4 tak boleh ada. Dia kena tukar A3. Kan? Nombor 4 tak boleh. Itu khurafat lah. Tapi sebab sekadar nombor tu cantik. Kan, mungkin dia salah cetak kan. Pokok sawit tu dah tukar jadi pokok kurma. Contoh kan. Nampak ni pokok sawit, pokok kurma ni kan. Jadi antik lah, bagi dia antik lah. Bila antik tu, maka kata Imam Ibn Arabi dalam Qabas Syarah Muwatta Imam Malik, jika ia dianggap sebagai unik dan nilainya tabik bukan asal. Nilai tabik ni maksudnya nilai duit itu dia bukan ciri utama dah. Ciri utama dia ialah pelik pada duit tu. Nombor yang pelik itu kan, corak design yang pelik tu. Itu yang dianggap sebagai asalnya. Maka pada waktu itu harus untuk
dijual beli kerana dengan sebab peliknya nombor tu kan. Nombor kan, ada orang kadang-kadang dia susun macam ni, duit RM1, tapi yang ni bermula dengan RM. Lepas M apa? RMN. Kan. Lepas tu RMNO. Lepas tu RP. Jadi dia ada RM5. Tapi RM5 tu ada RM, RN, RO. Ni kira dianggap pelik ni. Kan dianggap sebagai orang numismatik ni dia lain macam sikit. Jadi maksudnya dia anggap pelik kan. Maksudnya benda tu rare lah. Kan sebab dapat kompos, sebab nak collect tu nak kena jual beli, nak kena perhati kan. Ada orang kadang-kadang sampai tak buat apa lah kan, duk tengok duit boleh jual beli tu. Kadang-kadang sanggup pergi tukar duit semata-mata nak samakan dia punya himpunan tu. Nanti dia boleh jual dengan harga lebih. Jadi kalau gitulah keadaannya, sudah dianggap sebagai benda tu pelik, rare kan, dan memang kolektor-kolektor menyimpannya antik, maka yang tu sudah lagi tidak terikat pada hukum hakam yang berkaitan ni. Di situ ada keluasan lah. Tapi kalau nak selamat, selain daripada pandangan fatwa ni, maksudnya memang tak boleh jual beli lah. Kalau nak jual beli tu kena RM1 dengan RM1 je. Kan? Jadi maksudnya kalau yang ni tadi RM, RN ni ada 5 keping, kena tukar dengan RM5 juga sekeping. Ataupun RM1 tapi nilainya RM5. Itu kita kata ada perbincangan yang panjang. Cuma kita kata pandangan ini telah pun membenarkan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Okey, so nombor 3. Kita pergi dengan laju sikit. Okey, hutang RM bayar guna emas. Pun ada juga. Kan? Hutang RM tu ringgit Malaysia lah. Bukan Ramasami. Ringgit Malaysia. So, apa yang tu, yang kalah dengan Dr. Zakir Naik tu? Dia Ramasami lah kan? Tak ingat Menteri. Timbalan Menteri Pulau Pinang ke apa ke. Okey, so RM bayar guna emas. Okey, asalnya jika syaratkan tak boleh kerana ada riba nasiah. Seolah-olah macam beli emas. Sebab ni mata wang. Emas tu pun dianggap dulu mata wang, tapi sekarang ni ia masih terikat dengan hukum akad riba. Maka pada waktu itu tak boleh jika syaratkan untuk boleh awak pinjam dengan saya harga sekian-sekian, tapi nanti awak bayar ikut emas, ikut harga semasa emas. Di situ dah ada nasiah, kan ada fadhal bertambah apa semua, maka tak boleh dibenar jika syaratkan. Jika syaratkan. Jika tak disyaratkan dan terlalu lama mungkin kan, saya bayar awak ikut emas lah, dan saya pun dah pinjam lama sangat kan, sekian-sekian, jadi saya ikut harga emas masa kan. Kalau tidak disyaratkan maka hukumnya harus. Tidak disyaratkan maka hukumnya harus. Sebab syarat ni dia mengikat. Bila dia mengikat, maksudnya seolah macam dia tu dah jadi jual beli lah. Dia dah jadi macam, maksudnya dengan harga RM100 ataupun dengan harga RM1,000 dengan emas yang akan dipulangkan. Kan pemilik tu minta, yang memberi hutang tu minta. Maka di sini akan jadi isu nasiah ni masuk bertangguh, bertempoh. Okay? Tapi kalau tak disyaratkan dan terlalu lama mungkin, maka ikut harga semasa, tak disyaratkan, maka yang tu hukumnya adalah dibenarkan. Jadi itu dia punya asas kepada konsep syarat dengan tidak disyaratkan. Sebab syarat dia mengikat. Dia jadi macam jual beli kat situ, dan jual beli tak boleh bertangguh. Sebab awak pinjam dulu, bayar tu 2 tahun kemudian. Tu tangguh lama tu. Maka tangguh tu dah jadi riba nasiah dalam perbincangan ni. Okey. Kemudian seterusnya ada lagi isu-isu semasa sebelum saya tengok kepada persoalan. Sekejap. Okey. Ni ada beberapa isu lagi. Inilah lah. Hukum pertukaran mata wang. Jadi kita kata secara umumnya forex exchange, money changer apa semua tu tak ada masalah. Cumanya kena ingat, kalau ringgit dengan ringgit, kedai sebelah tukar dengan kedai sebelah. Contohlah kan tak ada duit kecil. Kan? Ataupun contohnya bukan kedai lah, maksudnya pergi pasar malam ke pasar pagi, bila orang beli duit besar, kan? Kemudian dia pun nak tukar dengan kawan dia sebelah. Maka nak tukar tu ringgit dengan ringgit. Maksudnya duit besar dengan duit kecil. Maka memenuhi syarat ni. Mesti syarat segera sama nilai. Okey, ini asasnya. Okey. So syarat segera apa tak boleh tangguh lah. Saya ambil dululah. Tak apa. Nanti ada ni saya pulangkan. Jadi riba. Jadi riba. Okey. Ataupun contohnya mesti sama nilai. RM50, RM50 lah. Oh, sebab awak selalu tukar kat saya ni, saya cas lah 50. Saya bagi awak RM49. RM1 saya cas. Cas tu riba lah. Jangan panggil cas, panggil saya kena kat awak riba, iaitu RM RM1. Baru betul kan. Sama lah macam konvensional ke apa, ni berapa riba yang saya nak kena bayar, baru betul kan, interest riba kan, saya selalu sebut benda ni. Okey, so kalau jenis berbeza pula rial dengan ringgit, maka satu syarat saja. Jadi dua syarat, 2S lah, 2 syarat, yang ni 1S je, satu syarat, serah segera. Maksudnya ringgit dengan rial apa semua ni, bila kita ikut pada fatwa majoriti ulama tadi, semua tadi nama dengan badan fatwa dunia dan sebagainya,
maka kita kata kita pegang kepada dia ada dinar, ada apa, ada isu-isu riba apa semua, maka wajib serahan segera. Kan serahan segera ni maksudnya apa? Kena qabat lah, kena segera. Kalau kita pergi kat money changer, tunggu kat situ, ambil tu. Tak boleh pergi minum dulu ke, kan? Tak boleh kejap lagi ke. Kan? Tiba-tiba dia kata, minta maaf cik, sistem ni tak ni lah. Cik pergi minum dulu. Nanti setengah jam nanti datang balik. Patutnya jangan kata, cik jangan pergi minum dulu. Cik pergi dulu buat riba, saya buat riba, lepas tu kita datang balik. Patutnya gitu. Sebab dia adalah riba. Okay? Sebab dia adalah riba. Kerana bertanggung. Saya dah sebut dah sebelum ni, kan isu-isu riba yang telah pun kita bincangkan, isu duit, isu emas, perak tu, kerana nak menjaga keimanan kita. Adakah kita tunduk dan patuh pada arahan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk kita memenuhi, supaya kalau nak jual beli emas, pertukaran maksudnya duit juga termasuk pada zaman sekarang ni, perlu kepada syarat-syarat ni, kerana syarat ni Nabi yang sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kan? Imam Muslim yang ada sahih daripada Ubadah bin Samit. Itu hadis dia. Hadis daripada Ubadah bin Samit yang Nabi sebut, nak tukar kena sama nilai, kan? Kemudian kalau emas tu kena sama berat, kan? Emas 916 yang kita sebut dulu dan seterusnya lah. Jadi itu konsep dia. Okey, forex trading. Sebab forex trading ni duit. Okey. So sebab haram forex trading ni, pertama leverage. Sebab mana-mana platform forex trading dengan clear dan jelas menyatakan bahawa kalau kita tak ada duit, kita boleh pinjam dulu, dan pinjam tu akan ada dia punya interest. Interest tu riba. Kan? Jadi dalam forex trading ada riba. Okay? So leverage tu kita boleh, ataupun kita ada duit 10, kita ada duit RM100 tapi kita boleh trade RM1000. 900 kita boleh pinjam. Dengan apa? Dengan platform tu lah, dengan syarikat tu lah yang buat forex trading tu. Di sinilah jadi isu yang pertama. Bai' was salaf. Maksudnya jual beli tambah sekali dengan hutang. Kan? Maksudnya dalam satu kontrak ni jual beli, yang ni hutang. Kalau jual beli hutang tak ada masalah, kan? Maksudnya beli, contohnya kita beli apa? Kita beli peti ais. Seperti ais tu bayar secara hutang. So jual beli tangguh. Itu tak ada masalah. Yang ni dia jual beli, maksudnya jual beli mata wang tu, dalam masa yang sama dia pinjam duit daripada pembekal ataupun daripada syarikat trading tu untuk menambah keuangan dia dan untuk membeli lagi trading, untuk trading tadi tu, kan, untuk trade. Jadi di situlah dia jadi isu. Kemudian ada qimar, unsur perjudian, ada ghara, isu yang tak jelas, tidak patuh perundangan dekat Malaysia, kan, semualah ni dekat Isra, dekat apa. So kita kata, so badan fatwa dunia yang menyatakan bukan haram, haram. Okey. Okey, yang menyatakan haram adalah Majlis Fatwa Kebangsaan, Fatwa Pahang, Fatwa Sanggup, Fatwa Wilayah, Fatwa Perlis, Majlis Penasihat Syarah Negara. Manakala ulama dunia berfatwakan haram, Syekh Dr. Yusuf Rafiq Mesir, Majlis Fatwa Ulama Indonesia, Majlis Fiqh Islami Sedunia, kan, dan kemudian juga Fatwa Brunei dan yang selain-lainnya lah. Okey, menyatakan forex trading adalah diharamkan. So lebih daripada 20 fatwa sebenarnya yang mengharamkan. Tiba-tiba ada geng-geng forex ni kata, saya pegang pada pendapat ustaz ni, ada seorang Ustaz A kat Malaysia ni yang kata harus, kan. Kan. Sebab apa? Sebab ustaz tu pun buat forex trading agaknya lah. Sebab tu dia kata harus. Jadi di situ dia punya isunya. Seolah-olah saya nak bagi tahunya apa dia? 20 fatwa ni kita campak dalam bako sampah. Kita pegang yang ustaz ni sebab dia ada 1.6 juta follower. Contohnya kan. Jadi saya, mungkin perempuan pun tahu, saya pernah ajak diskusi, ajak debat tentang isu ni dengan Fadil Ustaz ni, supaya untuk menjernihkan betapa ramainya budak-budak muda yang terlibat dalam forex trading ni, pendapatan yang haram, dan mereka ni juga masih lagi terus bergelombang dengan forex trading, dan yang itulah jadi kaya, dapat rumah, dapat apa. Ustaz dengki lah tu, kami boleh beli kereta. Tak dengki, tapi benda tu haram. Kan? Kalau saya tahu lama dah saya buat. Kan? Jadi nak ceritanya itu konsep dia lah. Kan? Jadi 20 fatwa ni dunia dan Malaysia telah mengharamkan, peganglah pada fatwa ni di atas isu-isu yang kita sebutkan tadi. Okey, kemudian seterusnya kita pergi kepada isu yang akhir. Inilah dah. Okey. Itu apa dia? Tentang isu berkait dengan hukum wang digital. Okay. Wang digital ni mana? Kita kata platform digital lah. Hari ni semua kita guna e-wallet apa semua, kan. Kita guna duit tu dah, dia bukan lagi duit tadi. Okay, sebab kita bincang tadi, duit tu duit kertas tu, dijual beli apa semua, kan, ditukar apa semua tu. Yang ni bukan duit dah, nombor-nombor je. Saya transfer kat awak 1.5 ya, dia pun transfer 1.5. Nombor je yang beralih, yang bertukar, kan. Jadi dari sudut hukumnya dia mengambil kira
kita kata sebagai mata wang juga. Tapi tak adalah orang kata tukar duit kecil, tukar duit besar. Tak adalah kan. Sebab dia adalah mata wang yang sama dan biasanya untuk pembayaran. Maka tak ada masalah untuk platform digital digunakan untuk pembayaran. Cumanya platform digital ni banyak. Kena tengok juga ada yang patuh syariah, ada yang tak patuh syariah. Macam Toyib Pay, kan macam ada kalau sistem affiliate tu macam ada OnPay, apa-apa lagi lah. Jadi semua tu kena pastikan kalau ada nak buat bisnes ke, ada nak guna cara yang mudah untuk pembayaran ke, sistem ke apa, kena tengok platform digital tu mesti sudah diiktiraf sebagai patuh syariah. Kan Shopee Later ke tu dah patuh syariah lah kan, ataupun yang selain daripada tu sebelum kita berjual beli. Sebab kadang-kadang dia ada charge tu atas dasar apa? Perkhidmatan ke apa ke dan sebagainya, ataupun charge kerana gunakan transaksi ke, ataupun charge kerana interest ke, apa ke, itu semua perlu dapat daripada plana syariah. Kan e-wallet, touch and go contohnya, e-wallet touch and go patuh syariah kan, tak ada masalah, dah diiktiraf sebagai patuh syariah. Adalah yang lain-lain tu kena check ada tak penasihat syariah dia yang telah pun menyatakan ia sebagai harus. Okey, so yang kedua mata wang digital. Bitcoin, cryptocurrency dan sebagainya. Okey, Darul Ifta Mesir, Syekh Ali Qaradari, Wiqaf Al-Ulama dan ulama lain menyatakan bahawa haramlah. Tapi kalau kat Malaysia ni Dr. Daud Bakar, Dr. Zaruddin, Mufti Muhammad Abu Bakar Pakistan mengharuskan kerana dia pertama dia bukan mata wang. Dia adalah digital asset. Sebab kenapa bukan mata wang? Sebab dia memang nampak macam pengukur nilai. Memang nampak penyimpan nilai. Memang nampak macam tu dah cukup. Tapi kerajaan tak mengiktiraf. Perundangan tak mengiktiraf. Bank negara tak mengiktiraf Bitcoin sebagai mata wang. Maka sebab tu dia bukan mata wang. Jadi bila dia bukan mata wang dan kemudian adalah ciri-ciri lain, itu ciri-ciri luaran. Dia ni ada scammer, ada penipu, tempat orang cuci duit, kan ada berlaku itu ini dan sebagainya. Maka kita kata secara umumnya kalau ikut kepada pandangan yang mengharuskan, dulu saya tengok 2018 fatwa di wilayah tak update, tapi sekarang dia dah update dah. Boleh tengok pada fatwa tu dan menyatakan dibenarkan Bitcoin ni atas dasar dia bukanlah mata wang. Dan jugalah Ripple, Ethereum, banyak digital ni kan. Jadi yang tu sebenarnya digunakan untuk pelaburan. Dan ada orang yang untung, tapi kena pastikan betul-betul lah dia ada platform nak beli tu. Platform nak beli, kena tahu apa itu public ledger, blockchain, kena tahu apa itu pay dia, apa dan macam-macam lagi lah kan. Dia rumit sikit. Jadi kena study betul-betul lah. Barulah boleh untuk nak masuk. Sebab dia pelaburan high risk, risiko yang tinggi. Kan? Kalau beli hari ni tak tahu berapa, 1,000 lebih kot satu Bitcoin tu. Jadi dia memang digital asset lah. Okay? Jadi maksudnya kalau siapa terlibat silakan, siapa yang tak nak terlibat tak ada masalah. Sebab ini memang dia macam saham juga. Ada saham yang halal, yang patuh syariah. Ada orang nak pakai, nak guna, nak melabur silakan. Ada orang tak nak melabur silakan, tak ada masalah. Daripada sudut situ kan. Boleh lagi best 2019 mereka fatwa siapa-siapa ada Bitcoin cukup apa semua kena wajib zakat. Kena zakat sebab dia kira macam aset, macam zakat saham lah. Zakat saham, zakat apa semua tu sama juga macam zakat Bitcoin. Jadi ini kita kata antara isu lah perbincangan yang kita boleh sebutkan secara ringkas pada hari ini. Banyak soalan tu nampaknya. Sebelum buka kat chat tu ada soalan yang kita nak tanya dulu. Boven, insyaAllah. Yang tadi untuk isu tentang kalau mata wang yang Berbeza. berhutang, saya bayar hutang tadi kan, isu terkait mata wang yang isu pertama tu, nak guna mata wang yang mana, kena guna nilai semasa kan Ustaz? Kat situ dah tak ada isu riba lah, maksudnya walaupun pembayaran tu akan lebih banyak dan besar daripada asalnya, macam tadi 100 asalnya pinjam, kena bayar 120. Yang tu dah tak dikira riba. Tak ada sebab mengikut nilai semasa. Mengikut nilai semasa. Itu untuk mata wang yang berbeza. Kalau mata wang yang sama baru akan jadi. Baru sama. Ya betul. Jenuh nak bagi balik baki macam mana kat pasar. Okey. Saya dah baca kat chat dulu Jika ada wang kertas lama, contohnya wang RM1, lama dia tanda tangan bank negara, kan dia kata tanda tangan Aisyah. Aisyah bukan tak pernah jadi gubernur bank negara. Tapi orang kata tanda tangan Aisyah. Sebenarnya Ali Hassan. Dia macam Aisyah tu kan. Itu orang cari juga tu tanda tangan tu. Bagi orang kolektor semua dia akan carilah. So saya dah sebut tadi yang
harga dia apa semua, maka tidak jadi masalah kerana sudah dianggap sebagai bukan lagi nilai duit tetapi nilai benda tu sendiri. Zakat duit KPSP macam mana? Itulah. Patutnya kena zakat lah. Kita kata zakat lah, wajib zakat. Sebab dia duit KPSP walaupun duit kertas bukan emas, KPSP tak menyediakan emas, maka tetap kita ikut pandangan majoriti tadi kenakan zakat, dan itu yang wajibnya. Kiraan zakat emas kot selama ni tersilap. Yang itu pergi dekat ni je, dekat wilayah, pusat zakat wilayah ataupun Selangor, masuk kat situ dia ada tu. Kiraan zakat emas. Kiraan zakat perak. Boleh masuk je, dia punya item, kita ada berapa gram, kemudian dia bagilah harga nilai semasa apa semua tu. Itu dia punya konsep dia lah. Kompok emas. Minat kompok emas, betul juga kan. Tapi emas pun jangan silap. Orang kata kompok emas perhiasan untuk pelaburan. Salah tu, emas perhiasan bukan untuk pelaburan. Kan? Emas untuk pelaburan tu, yang gold bar apa benda semua tu. Kan? Memang takkan naik lah, tolak dia punya kos upah, spread dia lagi apa semua tu. Memang jual tu tak pernah naik lah. Melainkan willing buyer, willing seller. Tu bagi orang yang pandai tu bagus tu. Dia ada grup-grup dia. Maksudnya, dia jual emas tu masa pakai, dia beli. Kan? Dia pakai apa semua. Tapi dia boleh dapat harga mungkin lebih lagi. Tak ada masalah. Sebab itu adalah willing buyer, willing seller. Maksudnya setuju kita jual harga tu dan dia pun setuju untuk beli, okey. Tapi kalau tolak kat kedai, tak payahlah. Memang akan ni lah. Emas makin mahal, teringat spam kumpul duit lama. Jadi itu, dulu kan, apa tu? Mata wang dinar Iraq. Dinar entah ke mana, Iraq entah ke mana dah sekarang ni. Okey. Soalan FB. Jika orang berhutang meninggal sebelum sempat bayar hutang, orang yang beri hutang halalkan hutangnya, adakah beliau akan tutup di akhirat atau tergantung? Tidak. Kata kaedah fiqh, as-saqitu la ya'ud. Orang yang telah pun menghalalkan hutangnya, maka dia tidak akan lagi bertanggungjawab apa-apa. Hatta contohnya, tiba-tiba lah 2 hari sebelum meninggal tu, dia dah halalkan dah sebelum tu. 2 hari sebelum meninggal tu, dia bergaduh dengan si mati ni. Dia kata, dulu aku pernah halalkan kau hutang, sekarang ni aku haramkan balik. Maksudnya, kau bayar balik hutang aku. As-saqitu la ya'ud. Yang itu dah tak ada dah. Tak ada dah hukum yang terkait kerana dia sudah pun dihalalkan. Maksudnya yang dihalalkan tu dipakai, yang kedua tu tidak lagi dipakai dari sudut hukum dan fiqh dan fatwa. Jika seorang meminjam berhutang, dia bagi kepada minjam pegang emas dia sebagai cagaran. Jika dia tak mampu bayar pada masa tujuh, dia kata ambillah emas dijadikan cagaran. Boleh ke pinjaman macam tu? Boleh. Ini ar-rahnu lah, pajak. Cumanya, dia kena ingat macam ni tau. Dia letak emas, harga emas tu katalah 10,000 sebab contoh. Dia letak kat kawan dia sebagai cagaran. Jadi dia pun ambil lah duit 10,000 tu. Harga emas tu, katalah contoh harga emas tu betul-betul 10,000. Maka kalau harga emas 10,000, cagaran 10,000, tiba-tiba dia tak bayar, lepas tu dia pun senyap dia apa semua, so kita boleh gadaikan balik pula ke, ataupun kita boleh jual, kita boleh ambil 10,000 tu. Tak ada masalah. Tapi kalau emas tu dia letak dekat kita, mungkin suka nak dipecahkan. Katalah emas tu 50 gram, emas gold bar tu kan. Jadi dia pun letak kat tu. Okey, harga berapa? 5 darab 3, 15,000. Tapi dia ambil kat kita 13,000 je. Maksudnya dia berhutang dengan kita 13,000. Tapi emas dia letak tu nilainya 15,000. Jadi pada waktu tu, kalaulah dia culah dia tak dapat bayar, maka 13,000 saja kita boleh ambil, 2,000 kena pulang balik dekat dia. Itu dia punya konsep. Jadi tengok emas tu kan. Itu kalau kita pulang balik, maksud kita dah khianat. Kita dah ambil hak orang, sedangkan dia pinjam pada kita hanyalah 13,000, sedangkan hakikat harga emas 15,000. Okey, itu konsep dia. Kalau orang transfer 100 waktu kita masih di Malaysia, kita sedekahkan di Mekah, kita ambil kat itu, di Mekah dapat 85 rial. Bolehkah bagi nilai itu saja? Gelap mata dapat duit banyak tu. 80 maksudnya yang kita dapat itulah. Harga yang dekat Saudi tu. Kalau 85 rial, 85 rial. Saya sedekah 100. Ya, sedekah 100 ringgit Malaysia. Sampai ke Saudi jadi 85. Sebab dia jauh kan lalu dia tu. Lalu darat, udara apa semua baru sampai Saudi. Contohlah kan. Jadi ceritanya ikut harga semasa. Jadi 85 rial. Dia terlibat dalam forex, seronok trade dapat USD tapi bila tahu haram terus 70. Betul, ramai juga ustaz-ustaz yang ni. Tapi alhamdulillah saya ada kawan-kawan ustaz-ustaz yang dulu forex trading dah dapat 5-6 angka. Dan dia dah ada murid-murid dia. Ustaz tak payah buat kerja lain lah. Tak payahlah buat kuliah muamalat ni, buat trade je kan. Tak payahlah buat benda-benda lain tu kan. Tak payah kerja, tak payah apa tu, trade je kan. Tak payahlah apa. Kita kata tak, kena ada kesedaran isu-isu muamalat apa semua ni. Dan alhamdulillah ustaz tu pula jadi tukang lawan. Dekat TikTok dia apa benda semua kan. Dia pula lawan game forex apa semua ni. Dulu dia pemorek. Itu istilahnya kan. Dulu dia yang buat forex, dia ada murid-murid dia. Tapi alhamdulillah kita kata ada rezeki lah Allah bagikan kita kata kesedaran kat situ. Tak ada rasa halal bekak. Tony patuh syariah ataupun tak.
Ini isu lain ni. Tapi kita kata secara umumnya dia ni saya tak tahu atomi yang mana, yang dulu ke, yang isu Korea ke apa ke, ataupun yang the latest. Niat bayar zakat untuk dapat pelepasan cukai macam mana? Boleh, tak ada masalah. Bayar je lah. Kalau dah boleh dapat pelepasan, tak ada masalah. Zakat, yang penting zakat tu dah keluar. Cumanya nanti kita akan dapat tu, kenapa pelepasan cukai? Sebab kita tak payah bayar nilai cukai yang telah kita zakatkan. Jadi tak ada isu lah dekat situ. Melainkan kalau kita bayar zakat, kan, lepas tu dalam masa yang sama, kita tak perlu bayar cukai. Taklah, kan? Sebenarnya maksud nilai itulah. Kan, nilai tu dan kita salurkan ke tempat ni. Dan LHDN pun membenarkan. Dan ada dia punya tempat-tempat tertentu lah, kenalah dapat dia punya pelepasan tu, resip pelepasan yang ada nombor jelas apa semua, bukan penipuan lah. Maka pada waktu tu tidak jadi masalah. Okey, yang Shopee Pay tak ada masalah, boleh bayar secara beransur-ansur. Sekarang ni bijak pun bijak dah kan. Bijak tu yang yang insurans Roadtech tu kan, boleh pun bayar apa semua, tapi kita kena jelas. Pertama, berapa yang kita akan bayar sebab ansuran, sebab harga cash dengan harga ansuran berbeza. Jadi ansuran tu kena jelas. Bulanan kita kena bayar berapa. Jadi itu kena jelas lah. Bila benda tu jelas dan kemudian dia bertambah pada barang tu, harga pada barang tu. Bukan harga pada duit hutang tu, tapi sebenarnya barang. Sebab barang tu kita dah hantar, tapi awak bayar tu lewat. Maka dengan sebab tu diharuskan untuk ambil lebih daripada sudut tu. Dan SP Pay ni, Shopee Pay ni pun dah ada dia punya panel syariah. Saya Mesrif ke apa ke dia punya panel syariah konsultan dia tu, dan telah pun dikatakan sebagai patuh syariah lah. Okay, Wallahualam. Okay, ada soalan lain? Ada 5 minit lagi kalau ada. Ustaz boleh jelas tentang public goal sikit? Public goal tu beli emas ke, akaun emas ke, ataupun apa? Yang bayar ansuran emas tu. Ansuran emas. Okey. Yang ansuran emas tu, saya ingat panel syariah dia, konsultan syariah dia Amani. Amani ni bawa Datuk Dr. Daud Bakar yang kita sebut tadi tu. Jadi Datuk Dr. Daud Bakar dengan tim dia Amani telah pun meluluskan kerana mereka berpegang kepada wadiah tadi tu. So wadiah ataupun hamis jadiah ni maksudnya yang kita dok bayar bulan-bulan tu, syarikat public goal secara umumnya dia tak guna. Disimpan dulu duit tu. Dia memang tak guna. Kalau dia guna, itu dah jadi jual beli, maka jadi riba lah kat situ sebab dah bertanggung. Kan? Maksudnya emas tak bagi lagi, duit dah ambil dah. Dia di situ. Jadi dia buat konsep, maksudnya pegang dulu duit tu. Bila dah pegang duit tu, bila dah habis bayar, katalah 1,000, dia bayar 200 bulan, maksud dah cukup 5 bulan, emas dah diserahkan, baru duit tu boleh guna. Barulah situ berlaku jual beli. Jadi dia ambil tu sebagai macam seakan deposit, tapi hakikatnya kalau deposit dah boleh guna. Ini bukan deposit, maksudnya wadiah, dipegang sebagai amanah. Jadi bila dia dapat nanti dah cukup bayar, barulah jual beli tu berlaku. Maka tak adalah riba kat situ sebab dia simpan duit dulu kan. Jadi kat situlah seingat saya yang berlaku di dalam public goal yang telah pun diluluskan daripada sudut syariah dia. Betul ke pelaburan emas dan syarikat pelaburan emas seperti Public Go, Uzigo dan lain patuh syariah? Uzigo ni saya tak pasti, kena check balik. Public Go yes. Banyak lagi lah. KAB Gold, Hello Gold, kan? Gold bola taklah kan. Dan gold yang lain lah. Jadi kena senang je. Research je. Uzigo patuh syariah. Tengok siapa yang bagi kelulusan patuh syariah. Syarikat ke, konsultan ke, ataupun individu. Kalau ada tu, insya-Allah. Kan? Sebab biasa mereka akan wawarkan itu sebenarnya sebagai strategi marketing untuk menyatakan bahawa jual beli tu halal. Jadi dia kena wawarkan. Kan? Jadi di situlah tengok ada senor dia ambil kesempatan, dia guna panel syariah tapi hakikatnya tak ada pun, dia tipu je kan. Jadi kena tengoklah. Penggunaan kredit kad macam konsep berhutang juga ke? Bank bayarkan dulu, kita bayarkan kemudian itu. Kredit kad kalau yang Islamik tak ada masalah, dia guna konsep tawaruk. Dia jual beli sebenarnya, keuntungan di atas jual beli. Kalau kredit Islamik lah. Kalau yang konvensional bermasalah, memang dia charge atas interest. Walaupun bayar awal, walaupun tak ada charge interest, setiap bulan bayar, tetap kita bersepahat dengan menggunakan sistem riba yang dikelolai oleh perbankan konvensional. Okay? Jadi kena tengoklah tu. Jadi hutang dalam bentuk ni, bayar guna kad kredit harus, beli emas ke apa kad kredit harus, tapi misi kad kredit yang Islamik. Okay. Senilai emas tu berubah tapi kita dah lock harga. Oh cantik, lock harga ni memang ada perbincangan panjang di kalangan para fuqaha, fatwa dan sebagainya. Cuma kita kata secara umumnya untuk lock harga, kita nak beli emas hari ni. Ni biasanya siapa yang buat macam ni? Nak beli emas secara besar-besaran. Saya ada syarikat-syarikat yang seterbabit ni bukan beli emas. Tak adalah setakat 2 gram kan, 3 kilo kan. Dia 3 kilo, 4 kilo tu dia beli biasa. Jadi dia nak beli tu, stok tu belum ada, baru nak sampai. Jadi dia dah lock dah harga hari ni. Dia lock dah harga hari ni, sebulan nanti emas sampai dia ambil lah.
Kemudian dia buatlah apa semua dan sebagainya. Okey, untuk log emas ni, harga emas ni, secara umumnya kita kata ada perbincangan yang panjang lah. Ada yang tak membenarkan, ada yang membenarkan, tapi sebahagian fuqaha mengharuskan atas dasar kerana untuk satu persetujuan untuk harga yang telah disepakati pada tarikh-tarikh tertentu, dan kemudian apa kita kata, walaupun dia akan naik semasa semua tu, adakah berlaku riba ataupun tak, maka mereka memakai kaedah da' wa ta'ajjul tu, kan adalah kaedah apa, boleh ta'jan, maksudnya boleh tangguhkan kerana bukan sebab beli emas tu bertangguh, tapi kerana log harga tu, kan, log harga tu. Maka sebab tu sebahagian, kalau ada kajian Isra, ada beberapa kajian lain yang membenarkan tentang lock in ataupun lock harga emas tu pada tarikh tu. Ini biasanya untuk pembelian berskala besar lah. Okey, berskala besar. Wallahualam. Okey. So saya rasa cukup dulu kot sekadar tu. Nanti kita sambung lagi insya-Allah perbincangan lain. Tajuk tu kadang-kadang sehari ataupun baru nak kuliah baru saya ingat apa tajuk nak bincang hari ni. Kan, jadi kadang-kadang tak dapat nak bagi awal lah. Kan, jadi kita tengoklah mana-mana tajuk yang ada tu, insya-Allah kita berbincang. Macam slide ni tadi pun saya baru buat. Tu main letak-letak je kan. Jadi tengoklah pada apa tajuk kita nak bincangkan, nanti kita akan sebutkan sehari sebelum ke ataupun sebelum kuliah ke dan sebagainya. Okey, saya serah balik kepada Puan Syahrini. Terima kasih banyak semua. Mudah-mudahan ada sikit ilmu, ada perbincangan kita ni, kita jagalah yang penting duit keluar masuk kita, hukum hakam yang terkait. Wallahualam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Saya serahkan balik kepada Puan Syahrini. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Dan terima kasih semua sahabat-sahabat yang memeriahkan dan menghangatkan perbincangan kita pada hari ini. Sungguhlah, biarpun kadang-kadang biar sedikit lah orang kata, asalkan berkat kan. Sebab benda ni akan jadi darah daging kita. Semoga kita mengamati betul-betul lah sumber rezeki yang kita dapat. Biar sikit lah orang kata kan, yang berkat yang kita mahu. InsyaAllah kita tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Riza. Terima kasih. Terima kasih semua.